Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masya-Allah. Alhamdulillah pagi ini bersama dengan saya dalam Assalamualaikum subuh. Farah dan Anwar yang akan menemani anda sekejap saja lagi sampai saya pas batin kepada sahabat sejati saya, masya-Allah. Baiklah, pagi ini dalam Assalamualaikum subuh tentunya 2 hari bulan 2 2024 bersamaan dengan 21 Rejab 1445 Hijri. Alhamdulillah, syukur seadanya, sihat walafiat, masih lagi diberikan peluang untuk bernafas pagi ini. Syukur kehadrat Ilahi, masya-Allah. Dan pagi ini, topik kita berkenaan dengan berilmu tanpa beramal. Berilmu tapi tidak beramal. Itulah dia untuk kita kongsikan pagi ini. Ikon Masjid Asy-Syakirin yang bersama-sama dengan kita pagi ini. Masya Allah, yang dihormati Ustaz Naim Sa'dun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Kalaulah penonton boleh tengok behind the scene kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Baiklah Ustaz, pagi ini tentang majlis ilmu seperti apa yang kita sedang hadapi ketika ini. Alhamdulillah kepada penonton semua, terima kasih. Dan tetapi kalau kita sekadar mencari, mendengar, menimba ilmu tetapi kita tidak beramal dengannya, sayang sekali, amat rugi ya Ustaz. Betul. Jadi apa kesannya Ustaz? Boleh tak Ustaz huraikan sikap dan tabiat ini? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sidang penonton di rumah? Mudah-mudahan sihat selalu di samping orang tersayang. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, tabiat bila mana kita menuntut ilmu, ya, bila mana kita belajar kita tidak amalkan. Pepatah Arab menyatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu bila tidak diamalkan umpama pokok yang tidak menghasilkan buah. Ya, bila mana kita menanam sesuatu, maka kita mesti berharap maka adanya buah. Bila mana kita menanam, ya, kita tidak ada apa dia? Tidak ada manfaat, maka rugi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kesan bila mana kita belajar kita tidak amalkan ilmu tersebut, nombor satu, ilmu tersebut dia akan menjadi hujah kepada kita. Dalam sebuah hadis saya teringat, ya, Rasulullah sebut la tazulu qadama 'abdin hatta tus'al an arba'. Tidak akan berganjak kaki anak Adam di akhirat besok sehingga ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afna, an jasadihi fi ma abla, an ilmihi ma amila bih. Ya, tentang ilmu di akhirat besok kaki kita ni tidak akan berganjak sehingga ditanya tentang 4 perkara. Ya, tentang apa? Tentang umur kita, tentang yang namanya pergi, ya, tentang harta kita, tentang yang namanya tubuh badan kita. Ya, antaranya lagi yang Allah Ta'ala tanya tentang ilmu kita. Apa yang diamalkan. Ya, ilmu banyak kita belajar minal mahdi ila lahdi, daripada start buayan sampai liang lahat. Tapi bila mana kita tidak amalkan dia, dia akan menjadi hujah. Ya, hujah ni 2. Satu, hujah yang mana dia akan menolong kita. Satu lagi, hujah yang mana dia akan mendakwa kita. Maknanya kita dah tahu tapi kita tidak amalkan. Itu kesan dia. Ya. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana ilmu kita tidak amalkan, maka kita tidak beradab dengan ilmu. Kerana adabnya bila kita berilmu, ya, mestilah kena amalkan. Kerana ilmu ini adalah apa dia? Cahaya. Ya, bila apa cahaya? Cahaya adalah menerangi kehidupan. Bila mana kita belajar tetapi dia tidak menerangi kehidupan kita, malah menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah Ta'ala, maka kita tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Perlu kita faham tentang ilmu dan maklumat. Ya, maklumat ni adalah kita boleh akses dari mana-mana saja, di Facebook, di Twitter, di Telegram, di WhatsApp ataupun di Google. Ya, tetapi ilmu ini adalah apa dia? Dia mesti bersandar, ya, dengan sanadnya, dengan sahihnya. Kerana apa dia? Kerana tidak dikatakan ilmu itu sekiranya menyebabkan kita semakin dekat, semakin jauh dengan Allah. Ilmu yang kita dapat dia mesti semakin dekat Allah Ta'ala. Sehingga ulama sebut ilmu ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya, adalah agama. Jadi perhatikanlah kepada siapa kita peroleh ilmu tersebut dan perhatikan pada siapa kita dapat agama tersebut. Kerana apa dia? Kesannya nanti dia tidak akan beri manfaat. Kita belajar. Yang ni belajar kat mana? Yang ni belajar kat Arab Saudi, belajar dekat Mesir, belajar di Morocco, belajar di macam-macam negara, ya, hebat, alim, belajar dengan macam-macam ulama. Tapi kita tengok ilmu tu tidak menghasilkan buahnya. Sebab apa dia? Sebab dia tidak ada adab. Ini dia. Kerana adab ini adalah bekas bagi ilmu tersebut. Bila mana kita tidak ada adab, maka adab ini
kita menyediakan bekas. Jadi ilmu itu bila tidak ada bekasnya, maka dia hilang macam tu saja. Sebab tu kita tidak dapat amalkan. Tanda ilmu itu barakah, ilmu itu menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah, bukan menyebabkan kesombongan, pecah belah. Ada kan ustaz sama ustaz berbalah, kan, berpecah belah, jangan mengaji dengan tu, jangan mengaji dengan ni. Ya, itu pentingnya. Allahumma salli ala sayyidina keberkatan. Kalau tidak kesannya kita tidak dapat amalkan. Bila kita tidak amalkan ilmu, maka besok di akhirat kita akan didakwa oleh Allah Taala dan nikmat ilmu yang kita dapat. Kerana tak semua orang dapat ilmu yang kita ada. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan ilmu pun wajib untuk kita beradab, Betul. Perlu beradab, subhanallah. Okey. Baiklah Ustaz, setengah daripada kita ni memang tak lari daripada penyakit mim alif lam sin, kan? Ya, betul. Sikap malas tu sentiasa ada. Betul. Tapi macam mana Ustaz, mungkin ada tips ataupun petua pagi ni yang boleh Ustaz kongsikan berkenaan dengan cara untuk kita mengikis tabiat malas itu. Apabila setiap kali kita terima ilmu, kita sekadar mencatatkan dia sebagai nota dan sebagainya, tapi ia berakhir sedemikian. Kita tak beramal dengannya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ilmu ni kita mesti kena ada azam untuk mengamalkan dia. Ada cita-cita untuk mengamalkan dia. Ya. Dan kita mesti kena ada harapan. Ini dia. Beza cita-cita dengan harapan. Harapan ni adalah orang yang dah buat, maka dia berharap mendapat hasil. Seperti mana orang menanam pokok, maka dia berharap untuk mendapat tanaman. Hasilnya. Maka berbeza dengan orang yang cuma cita-cita. Dia cita-cita saja, tapi dia tidak beramal. Ya, jadi cara kita nak melaksanakan adalah dalam konsep Islam, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dan dalam konsep Islam, dia bukan mesti kena banyak, tetapi sikit tapi istiqamah. Maknanya apa yang kita tahu, kita dapat ilmu solat duha, kita buat sikit je, 2 rakaat. Ini dia. Kalau kita dengar boleh buat 2, boleh 4, boleh buat 8, boleh buat 12. Yang kita terus nak buat 12, hari ni je buat, lepas tu dah tak buat dah. Begitu juga dengan sedekah. Kita tahu kelebihan sedekah. Kita dalam Islam, kita buat sikit-sikit. Kemudian istiqamah itu lebih baik berbanding kita buat banyak one off. Apa maksud buat banyak one off? Ustaz, hari ni saya nak sedekah 100,000. Okey. Lepas tu besok dah tak sedekah. Tahun depan dah tak sedekah. Kenapa dah tak sedekah? Sebab tahun lepas saya dah sedekah 100,000 dah. Orang lain sedekah RM1 kali 360 hari baru RM360. Saya sedekah 100,000. Saya lagi banyak. Dia bukan tentang banyak, dia tentang istiqamah. Itu juga dengan ibadah-ibadah lain. Ya. Jadi untuk elakkan diri kita daripada malas. Pertama sekali kita kawan dengan orang soleh. Sebab bila mana kita kawan dengan orang-orang yang toleh, kita rasa kita dah bagus dah. Duduk dengan orang soleh, kita rasa ibadah kita kurang. Ya, kita rasa kita dah sembahyang. Tapi orang soleh, dia buat qiyamul lail, solat sunat qabliyah ba'diyah. Itu dia. Bila mana kita berkawan dengan siapa? Dengan orang yang toleh, ya, kita sembahyang, dia tak sembahyang. Kita rasa kita ibadah kita dah banyak dah. Itu dia. Padahal kita ni masih level malas. Sebab banyak lagi ibadah-ibadah sunat yang kita tinggalkan. Rugilah kan. Tapi bila kita kawan dengan orang yang toleh, orang yang kurang baik, tu lawan sebagai soleh, maka kita rasa kita dah perfect dah. Itu dia penting, kawan dengan orang soleh. Yang kedua, kawan dengan orang alim. Beza orang soleh dengan orang alim. Bila orang alim, ya, orang alim akan tunjukkan kepada kita macam mana nak elakkan diri kita daripada malas. Antaranya apa dia? Antaranya orang-orang alim akan tunjukkan sifat-sifat, ya, kerugian orang-orang malas. Allah. Itu dia. Yang ketiga, duduk dengan majlis ilmu. Kadang-kadang kita, bila mana kita nak dengar dekat Facebook, kat YouTube, bukan tak boleh. Tapi banyak gangguan. Tapi kalau kita duduk majlis surau, itu memang fokus kita untuk dengar kuliah. Allahumma salli ala Muhammad. Memperbanyakkan lagi hadirkan majlis ilmu. Betul. Dan juga kita sekarang ni ialah senang untuk kita tengok dekat mana ada majlis ilmu. Kan dengan adanya Facebook, media sosial dan sebagainya. So, nak dengan tak nak aja. Tepuk dada tanya iman, insya-Allah sama-sama. Tahun ni lah, tahun 2024 yang kita memperbanyakkan lagi majlis ilmu untuk kita sama-sama hadirkan diri, masya-Allah, insya-Allah. Baiklah, kita akan beristirahat seketika. Sambungannya selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan kami berdua pagi ini dalam Assalamualaikum Subuh. Kepada sahabat-sahabat syurga kami di Kaca TV ataupun di Facebook TV Al-Hijrah pagi ini. Terima kasih. Saya dah nampak dah Mak Etun, Siti Absyah dan ramai lagi. Cik Salmi pun ada. Alhamdulillah, terima kasih. Sampaikan salam sayang buat semua, Masya Allah. Baiklah Ustaz, kita nak teruskan dengan topik kita berilmu tapi tidak beramal.
kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya juga ramai ada yang suka menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, usrah dan sebagainya, Ustaz. Jadi ada juga persepsi negatif yang mereka kongsikan kepada saya apabila selesai je hadir majlis ilmu, mereka suka nak berkongsi dengan followers ataupun pengikut mereka di media sosial. Tapi ada juga tanggapan yang mengatakan bahawasanya nak bagi tahulah tu dia pergi majlis ilmu kan, macam menunjuk tu. nak menunjuklah tu dan sebagainya. Dan mungkin sedikit nasihat daripada ustaz juga untuk golongan-golongan seperti ini dan juga sekali lagi tentang topik kita, berilmu tapi tidak beramal. Sayang sekali. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bila mana kita duduk dalam majlis ilmu ataupun melaksanakan kebaikan, kita kena faham tentang penyakit orang-orang ahli abid, orang-orang ahli taat, ahli ibadah. Penyakit dia adalah ujub, sum'ah, takabur, sombong, riak. Ini adalah panahan-panahan cucukan iblis yang boleh berlaku. Jadi bila mana kita pergi kuliah, kita nak tangkap gambar, kita nak share dekat Facebook yang kita pergi kuliah. Yeah. Kemudian ataupun cara halus kita share nota-nota nak bagi tahu yang kita ni pergi kuliah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkara tersebut baik dengan niat untuk sharing kepada orang. Dalam masa yang sama ada perasaan nanti orang puji, wah bagusnya pergi kuliah, bagusnya apa semua. Dan kita rasa macam lepas ni kita nak share sebab nak pujian. Jadi faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan berhenti untuk share. Terus share kerana yang kita buat tu betul, baik. Cuma niat kita kadang-kadang ada sikitlah. Okey, kalau kata ada 100%, okey, 80% untuk share, 20% saja yang niat kita, wah orang pujilah, wah ramai orang tahulah yang saya pergi kuliah. Kan kita tulis ini adalah perkongsian tadi di kuliah majlis sekian oleh tuan guru sekian kan. Oh, orang tahu yang kita ni pergi. Jadi lagi ramai like, wah lagi ramai pula like, lagi seronok kan. Fitrah orang melakukan kebaikan, mendapat pujian tu fitrah kan. Cumanya bukanlah satu fitrah untuk kita terus melakukan kebaikan mengharapkan pujian. Itu dia. Itu satu side. Maknanya kebaikan yang kita buat teruskan. Ya, jangan sebabkan 20% itu kita berhenti. Tapi cuma betulkan saja niat kita. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Mudah-mudahan kebaikan yang saya terus buat ni saya istiqamah, ikhlas kerana Allah Taala. Insya-Allah. Itu dia. Yang kedua, untuk persepsi pula. Ya, jangan kita mudah-mudah membuat tanggapan, oh ini nak riak lah ni, ini nak tunjuk-tunjuk lah ni. Perlu kita ingat, riak ini, labeling ini, ya, malaikat sendiri tak tahu dan tak boleh nak label orang ni ikhlas tak ikhlas. Hanya Allah Ta'ala saja. Bila mana seorang itu dia buat kebaikan, malaikat nak mencatat, perlu tanya Allah dulu. Wahai Allah, orang ni ikhlas ke tak? Sampai macam tu sekali. Jadi kita senang je nak kata, orang ni tak ikhlas, orang ni tak ikhlas. Siapa kita? Itu kena faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, bila mana orang buat kebaikan, patutnya kita seronoklah. Ada orang nak share, dia nak. Jangan ada satu tanggapan-tanggapan buruk dan sebagainya. Ya. Baik, yang seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk nasihat diri saya dan semua kepada talibul ilmi, para penuntut ilmu, maka hayatilah dalam sebuah hadis yang menyatakan tentang 4 golongan yang mana akan mukanya diseret lalu dihumban dalam neraka Allah. Inilah golongan-golongan yang mana dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, ya, dalam melaksanakan kebaikan. Pertama, orang yang jihad fisabilillah, mukanya diseret lalu dihumban dalam neraka Allah. Kenapa dia? Kerana mengharapkan orang kata dia pahlawan-pahlawan. Yang kedua, orang yang duduk dalam majlis ilmu, juga muka diseret lalu dihumban dalam neraka Allah. Kenapa dia? Supaya orang panggil dia alim. Yang ketiga adalah siapa dia? Orang yang baca Quran, diseret lalu dihumban dalam neraka Allah. Kenapa dia? Kerana supaya orang kata dia pembaca Al-Quran. Yang keempat apa dia? Ya, Allahumma salli ala Sayyidina, orang yang sedekah dengan harapan apa dia? Orang kata dia dermawan-dermawan. Maksudnya semua ini adalah kebaikan. Saya nak beritahu tentang bila mana kita melakukan kebaikan, maka kebaikan tu teruskan. Yang salah niat, nawa itu saja yang perlu diperbetulkan. Dalam konsep-konsep yang lain juga, yang seperti tajuk kita pada hari ini, dalam konsep kita menuntut ilmu. Bila mana kita menuntut ilmu, dah betul. Tapi kadang-kadang nawa itu kita kan ada rasa macam wah kita ni pandai daripada orang. Jadi bila mana kita dengar orang tak betul, apa ni, dia ni tak pandai, dia ni tak tahu. Dulu pun kita tak tahu juga. Allah Ta'ala dah bagi alim ilmu pada kita, mula kita rasa tinggi diri. Perlu kita kena ingat, niat belajar ni dua. Ni dia. Ilmu untuk manfaat diri dan ummah.
Itu dia. Nombor satu, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk manfaat diri kita dan orang lain. Ini dia. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Malik, ya, yang mana maksudnya, tidaklah aku menuntut ilmu melainkan untuk amalan diriku, dan tidaklah aku menuntut ilmu agar orang memerlukan aku, bahkan begitu juga para ulama yang lain. Mana niat kita belajar ni daripada kita lahir sampailah kita mati, dua. Pertama, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, untuk apa dia? Untuk diri kita dan orang lain. Masya Allah. Itu dia. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia. Langkah dan cara tu dah betul dah. Cuma perbetulkan niat. Ya, betul. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah Ustaz. Dah kebetulan Ustaz ada dekat sini. Ramai juga nak mengetahui perkembangan terkini Masjid Asy-Syakirin. Apa cerita Ustaz? Berapa lagi mungkin sumbangan yang diperlukan oleh kami. Dan insyaAllah Ustaz doakan juga kami konsisten untuk sama-sama sedekah subuh setiap pagi insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, saya sebagai ikon Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras kini sedang giat untuk mengumpulkan dana. Kami perlukan 20 juta. Jadi sekarang ni kita belum sampai pada separuh lagi pun untuk nak dapatkan dana. Ya, jadi kita mengharapkan daripada sahabat-sahabat sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, yang mana yang Allah Ta'ala berikan lebihan rezeki untuk sama-sama membantu menjayakan kita kata kempen kita pada hari ini. Ya, nombor akaun yang tertera, bolehlah sahabat-sahabat untuk sama-sama screenshot untuk kita bantu. Saya teringat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Barang siapa yang bina masjid kerana Allah Taala, akan dibina baginya istana di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, ada beberapa kelebihan orang yang sedekah ini. Pertama, da'u mardakum bis sadaqah. Ubati penyakit kamu dengan sedekah. Sama ada penyakit hati berupa batin kita, riya, takabur, sombong, ya, ataupun penyakit-penyakit dari segi fizikal kita, gout, cimani, darah tinggi, asma, batuk semua. Boleh kita niatkan, mudah-mudahan ya Allah saya sedekah ni sembuh penyakit saya, menjadi syifaan ajilan. Mungkin kita ada anak kita nakal ke, cucu kita nakal ke, niatkan supaya dengar cakap dan sebagainya, ya. Yang seterusnya, ma naqasa malun min sadaqatin. Kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta bagi orang sedekah. Maknanya jangan bimbang bila mana kita sedekahkan harta kita. Jadi sahabat-sahabat, saya mengajak yang tak boleh sedekah RM1, RM10. Yang tak boleh RM10, RM100 dan seterusnya. Itu dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita sedekahkan harta kita, dia akan membersihkan harta kita. Kerana harta kita tetap akan habis. Sama ada dengan sedekah, ataupun pembaziran, ataupun dengan musibah. Habis juga. Kerana sekarang zaman kena scam lah, kereta rosak lah, penyakit yang macam-macam, jenis ubat ratus ribu dah tak sembuh juga. Jadi apa kata kita guna saranan baginda Rasulullah dengan bersedekah. Da'u mardakum bis sadaqah. Kita dah cuba cara pergi urutan tradisional lah, dari sudut kita kata apa dia, medical lah, tapi tak sembuh juga. Apa kata kita gunakan dengan cara sedekah. Ayuh sama-sama kita menyumbang untuk menjayakan Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Ya, lagi cepat kita sumbang, lagi banyak kita dapat collect, lagi cepatlah kita akan bina, dan lagi cepat kita akan dapat sama-sama memanfaatkan masjid ini, dan lagi cepatlah insya-Allah kita akan dapat pahala. Bayangkan kita meninggal dunia, pahala mengalir kan. Seperti mana hadis Rasulullah, iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas, sadaqatun jariyah, ilmu yang tafa'un bihi, awaladin salih yad'u lahu. Mati anak Adam terputus semua kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, doa daripada anak yang soleh. Sedekah jariah ni besar tak besar nilainya bila kita mati. Ni dia. Jadi jom sama-sama kita menyumbang untuk menyiapkan Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Mudah-mudahan dengan sedekah kita memberi keceriaan, kegembiraan dan kebahagiaan, nilai yang besar. Amin. Di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah, mudah-mudahan rakyat Malaysia boleh, sebenarnya mereka sangat-sangat prihatin seperti yang saya tahu, masya-Allah. Dan insya-Allah dengan RM10, RM50, RM100 tak ada masalah lah, insya-Allah boleh Ustaz. Kepada yang tak mampu, yang dah screenshot tadi, insya-Allah sama-sama kita sebarkan. Betul. Kongsikan dengan yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan Masjid Asy-Syakirin BMC ini menjadi kenyataan suatu hari nanti, dan juga mempercepatkan lagi proses pembinaannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Puan Maria Ismail mengatakan, Ustaz, semoga apa yang Ustaz hajatkan semuanya berjalan dengan lancar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu pagi ini. Jumpa lagi insya-Allah Ustaz Naim Saadun, ikon Masjid Asy-Syakirin. Jumpa lagi selepas ini tepat jam 7 pagi insya-Allah.
Sudah 20 tahun aku menunggu. Ya Allah, sempatkan aku. Marilah sama-sama berinfak dalam merealisasikan pembinaan Masjid Asyakirin, Bandar Mahkota Ceras.